Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Apa khabar semua hari ini? Cikgu harap semuanya masih dalam keadaan yang sihat dan masih mengekalkan keselamatan. Duduk di rumah, jangan pergi mana-mana. Baiklah, selamat datang ke kelas Asas Masakan bersama Cikgu Faiza. Ini adalah aktiviti kerja kita pada hari ini, iaitu membungkus makanan atau minuman untuk jualan. Tajuk kita hari ini ialah membungkus jenis-jenis makanan dan minuman. Baiklah, kita tengok apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, pada akhir pembelajaran, murid dapat membungkus makanan dan minuman untuk jualan dengan pembungkus yang sesuai. Okey, kita nak tengok makanan yang macam mana sesuai dengan bungkusan yang macam mana. Alright, seterusnya kita tengok kriteria kejayaan kita pada hari ini. Pada akhir pembelajaran, kamu mestilah dapat pertama, memilih pembungkus yang sesuai untuk makanan panas dan sejuk, serta yang kedua, memilih pembungkus yang sesuai untuk minuman panas dan sejuk. Baiklah, dah sedia? Kita akan pergi kepada membungkus makanan ringan seperti donat, biskut dan pisang goreng dan juga membungkus makanan berat seperti nasi lemak, mi goreng dan laksa. Okey, kita tengok macam mana kita nak bungkus makanan ringan. Makanan ringan ni dia kategori awak makan sekadar untuk alas perut, okey, bukannya untuk bagi kenyang lah. Sementara awak nak makan makanan berat atau makanan utama, awak pilih untuk makan makanan ringan. Okey, contoh makanan ringan dan pembungkusannya ialah seperti gambar ni. Okey, yang pertama kita tengok donat tu. Siapa pernah beli donat Big Apple? Kalau dekat Pasaraya tu ada satu jenama donat, nama dia Big Apple. Okey, biasanya donat yang kita beli di pasaraya, dia akan bungkus menggunakan kotak yang menarik. Okey, sebab dia dijual di tempat yang agak eksklusif kan. Jadi digunakan kotak, pembungkusannya menarik. Jadi donatnya pun menarik dan orang ramai akan tertarik untuk beli. Kalau kita beli di kedai, di gerai-gerai tepi jalan, donat biasanya dibungkus menggunakan plastik sahaja. Okey. Okey. Apa beza donat yang dibungkus dengan plastik dan juga dengan kotak? Okey. Obviously bezanya hanyalah pembungkus tu sajalah. Okey. Dan yang kedua, bezanya yang dalam kotak ni akan nampak lebih menarik sebab lebih tersusun. Tak adalah bertimpa-timpa. Dan biasanya orang letak dalam kotak ni sebab donat tu ada topping yang berbeza. Ada coklat, ada vanila, ada peanut butter. Jadi kalau letak dalam plastik mungkin akan bercampur dan akan menyebabkan donat tu jadi rosak lah dan tak cantik lagi. Okey. Kemudian pembungkus yang kedua iaitu beg kertas. Okey, beg kertas ni biasanya orang bungkus pisang goreng, keropok lekor. Berbanding dengan kita gunakan plastik, kita baik gunakan kertas sebab kertas ni boleh dikitas semula dan juga dapat memelihara alam sekitar. Okey, gambar seterusnya adalah popcorn. Sedapnya sambil tengok cerita, sambil tengok TV, kita makan popcorn. Kalau tengok wayang tu pun kita makan popcorn. Lama dah tak tengok wayang kan? Baiklah. Popcorn ni biasanya orang akan jual dalam kotak, tapi kotak tu dia dilipat dan kemudian bahagian atas akan terbuka untuk memudahkan kita makan popcorn tu. Okey, dan seterusnya yang bawah tu bekas plastik. Okey, biasanya bekas plastik ni orang letak biskut. Kita nak bagi nampak apa bahan yang ada dekat dalam tu. Sushi pun diletak dalam bekas plastik. So, bila kita nampak bahan dalam tu, kita nampak apa perisa yang kita nak beli, lebih memudahkan lah. Kalau awak letak cookies ataupun biskut dalam bekas yang tidak dapat dilihat orang. Okay, jadi macam mana orang nak beli? Ataupun awak terpaksalah tulis di luar bungkusan tu apakah perasa-perasa biskut yang awak jual. Okey. Seterusnya kita nak tengok membungkus makanan berat. Makanan berat ni makanan utamalah nasi, mi, laksa. Okey. Jadi kita tengok apakah jenis-jenis pembungkus yang sesuai untuk makanan berat.
Okey, yang pertama yang kotak hijau tu. Okey, ini sekarang ni di Malaysia masih belum banyak lagi digunakan untuk membungkus nasi. Okey, sebenarnya kotak lebih baik berbanding polystyrene. Okey, yang awak nampak dalam kotak hijau tu bukan kek itu adalah nasi ayam. Yang dibungkus dalam kotak kertas. Okey, kotak kertas ni biasanya dia dah ada satu salutan Lucina yang membuatkan supaya air ataupun sambal dekat dalam kotak tu tak tumpah. Okey. Yang kedua yang biasa kita tengok masih lagi digunakan pada hari ini walaupun tak selamat dan tidak mesra alam sekitar adalah polystyrene. Nasi campur ke mi kolok ke kebanyakannya dijual menggunakan polystyrene. Okey, polystyrene ni kalau boleh elakkan sebab dia tidak mesra alam sekitar dan kalau awak buang pun beribu-ribu tahun lamanya pun dia tak akan terbiodegrasi. Maksudnya dia tak akan hilang pun. Dia akan kekal begitu. Paling-paling pun dia koyak. Okay, dan bila dimakan oleh haiwan-haiwan ataupun haiwan-haiwan laut, haiwan-haiwan ini akan mati. Sebab pollution tu akan kekal dalam badan dia. Okay. Seterusnya, yang bawah tu laksa ataupun mi kari. Okay, itu adalah bekas plastik. Okay, bekas plastik ni praktikal. Okay, praktikal maksudnya dia boleh digunakan semula dan boleh dikita semula. Jadi kalau kita pakai, kita beli makanan dalam bekas plastik ni, kita boleh basuh dan simpan di rumah. Jadi kalau kita nak simpan benda lain, boleh gunakan bekas plastik. Makanan yang sesuai untuk bekas plastik ni biasanya makanan yang berkuah lah. Okay, makanan yang berkuah, makanan yang panas, mudah dibawa. Dan kalau awak nak makan dengan segera pun, eloklah gunakan bekas plastik. Seterusnya, ini yang memang menjadi trademark rakyat Malaysia lah, nasi lemak daun pisang. Okey. Dalam tu daun pisang dah dibungkus dengan kertas minyak orang panggil. Kertas minyak sebab dalam dia ada lapisan supaya cecair ataupun apa-apa sambal dekat dalam tu tak akan tumpah. Okey, cara ni praktikal juga untuk bungkus mi goreng dan juga bihun goreng. Okey. Asalkan makanan tersebut bukanlah makanan yang berkuah. Okey. Kita nak tengok macam mana pula kita nak bungkus minuman sejuk seperti cordial dan air buah-buahan dan juga kita macam mana kita nak bungkus minuman panas seperti teh panas atau kopi panas. Baiklah, kita tengok membungkus minuman sejuk. Minuman sejuk ni biasanya minuman yang ada ais lah. Okay, untuk menyegarkan. Okay, alright, tengok gambar. Tengok gambar pun dah rasa menyegarkan. Okay, gambar yang pertama tu adalah botol kaca. Biasanya kalau botol kaca ni, kita tengok orang jual jus buah-buahan segar. Okay. Kalau botol kertas yang botol kotak air kotak yang tengah tu, yang awak nampak ada apple, orange, rhubarber tu. Okay. Itu biasanya kalau awak jumpa di pasar raya pun jus buah-buahan juga. Macam jus oren, jenama dia cikgu tak ingat lah, Minute Maid, apalah tak ingat lah cikgu, tapi jenama-jenama yang jus dia agak menyegarkan jugalah. Okay, seterusnya tu bekas plastik. Yang ini paling glamour sebab yang ni kalau pergi pasar malam pun biasanya orang akan pakai bekas plastik ni. Air sejuk boleh letak dalam bekas ni sebab bila kita pegang tangan kita tak ada mendatangkan kecederaan pun kan. Okey, yang bawah tu plastik. Okey, plastik macam tu kita jarang jumpa lah. Okey, biasanya dekat Malaysia ni kalau kita beli air bungkus plastik, dia ada satu plastik yang ada tali tu. Tali tu dia akan ikat, kemudian air untuk mengelakkan air tu tumpah. Okey. Alright, itu minuman sejuk. Kita nak tengok macam mana pula untuk membungkus minuman panas. Okey, minuman panas ni kena hati-hati. Bukan setakat saja cara kita nak pegang dia. Bekas tu pun bukan boleh guna sebarang bekas. Okey, kita tengok ya. Alright, yang pertama yang belah kiri tu adalah cawan kertas. Cawan kertas yang pertama dia tahan panas. Kemudian yang kedua dia penebat haba. Bila kita pegang, tangan kita takkan terasa panas. Okay, yang kedua tu yang warna putih tu adalah polystyrene. Polystyrene ni dia ada satu penutup. Penutup tu pun
daripada plastik dan tahan panas juga. Jadi kalau kita nak gunakan apa-apa bungkusan untuk minuman panas ni, kita kena pastikan dia ada logo yang cikgu letakkan di situ. Itu adalah logo bungkusan itu tahan panas supaya apa? Supaya yang pertama sekali bungkusan tu takkan jadi lembek disebabkan oleh makanan atau minuman yang panas dan juga tiada bahan-bahan kimia yang meresap keluar disebabkan oleh haba yang tinggi. Okay. So, setakat ni saja untuk kelas kita dan cikgu ada bagi latihan dalam MyLink cikgu ada latihan pembungkusan makanan dan minuman dan tolong jawab hari ni juga. Okey, dalam bentuk live worksheet, padankan saja. Okey, kemudian nanti terus hantar pada cikgu latihan dan juga markah yang awak dapat. Okey, terima kasih. Jumpa lagi.